Satu, saya tengok ada juga yang bila kita post gambar tentang Aqsa ni, ada gambar Dome of the Rock, ada kata itu bukan Al-Aqsa, itu bukan milik kita. Kalau macam tu pemikiran kita, orang Yahudi seronoklah sebab mereka betul-betul mahukan tempat itu. Jadi Al-Aqsa ini sebenarnya adalah kompleks yang sangat luas. Kalau anda Google je, Google Al-Aqsa, Abid Fana, seorang profesor yang berada di UUM, ada Institut Kajian Palestin ni, dia akan ceritakan secara lengkap. Dia buat PhD dalam bidang berkenaan. Seluruh compound yang ada di situ adalah Al-Aqsa. Dia ada konsist berapa masjid. Bayangkan kalau surau ini ada 6 surau dalam kawasan yang besar, semua yang ada di situ adalah Al-Aqsa. Dan sekalipun Al-Aqsa ini dihancurkan, Al-Aqsa ini dirampas, tak tinggal apa pun, ia tinggal hanya debuan, ia tetap Al-Aqsa. Sebab yang mengiktiraf itu sebagai tanah suci bukanlah autoriti setempat, bukan manusia, tetapi dari langitlah yang mengiktiraf itu sebagai Al-Aqsa. Sekalipun dah tak ada apa, dah tinggal kosong, tetap Al-Aqsa dan tetap tanah suci. Ketika saya pergi tu, saya tengok ada 200 riders dari Malaysia yang masuk, tetapi veteran lah. Sebab bila saya masuk, saya dapat tahu kalau lelaki yang umur, bila kita masuk border daripada Jordan ke ikut laluan darat tu, dia macam sekatan dia, nauzubillah, panjang nak apply pun payah. Terutama kita wartawan, susah payah nak dapatkan permit masuk tu, sebab kita tak ada hubungan diplomatik. Jadi saya tengok yang umur bawah 40, okey, kena tunggu. Yang nampak veteran, okey, masuk next step. Sebab bila umur bawah 40 ni, kita bimbang kita ni menjadi mujahidin, jadi dia check lebih sikit. Dan kalau perempuan, sahabat saya tour agent yang perempuan, dia cuba fly dari Uzbekistan, try dari fly. Kalau fly ni lebih payah lah. Kalau perempuan tu dia akan check sangat teliti, dia pada minta maaf ya, pakaian dalam ke dia akan check, sebab dibimbang kita ni membawa sesuatu. Seminggu sebelum saya sampai, ada berita sedih. Ada seorang budak perempuan umur 7 tahun yang balik sekolah. Jadi bila balik sekolah ada gula-gula dalam poket dia. Dia pun banyak kali nak cari mana gula tadi. Cari-cari. Tengah dia cari-cari tu, ditembak oleh askar laknatullah. Sebab dia kata budak ni tengah mencari bom. Di budak tu hancur kepala. Jadi ibu nak pertahankanlah. Jadi Palestin, mereka tak ada ruang untuk pertahankan sebab airspace, ruang udara, laut, maritim, mata wang, immigration, semua kontrol by Israel. Yang peniaga-peniaga pun kan situ, Baitul Maqdis ni, Jerusalem ni, tempat suci bagi Yahudi, umat Islam dan Kristian. Jadi bila saya masuk ke Baitul Maqdis, kawan dan semua, saya percaya ada juga yang pernah masuk, rasa macam masuk ke dalam satu muzium sejarah yang amat indah. Ada tempat ibadah orang Islam, ada tempat Yahudi. Di sini kita duk berdoa, di sini ada dinding. Orang Yahudi duk ratapan, tembok ratapan dia. Di sini orang Kristian duk, ialah ritual mereka. Jadi orang Islam yang berniaga terpaksa juga jual patung-patung Kristian semua. Sebab saya difahamkan ulama mereka memberi fatwa boleh jual demi survival dan ekonomi. Sebab mereka ni orang Islam, teks tinggi, diberi tekanan itu ini. Jadi terpaksa survive. Kalau tidak nanti mereka akan gulung tikar, ekonomi Islam akan runtuh. Dan Yahudi boleh buat sesuka hati. Bila saya masuk Aqsa Ramadan, pergi Ramadan di Al-Aqsa cukup nikmat, tapi saya pelik. Al-Aqsa ni kenapa tak ramai orang Pelik juga. Rupa-rupanya bukan tak boleh, tak ramai. Yang boleh masuk masa tu hanya pelancong ataupun mereka yang ada permit. Bayangkan kita ni ada surau Asyakirin, kenapa tak ramai? Ramai orang nak masuk tapi tak boleh sebab orang Palestin ni lain tempat, lain permit. Sekata Tuan Haji, boleh masuk Al-Aqsa pukul 8 sampai 10. Mereka, okey, jadi Israel malam 27 saja orang Palestin pada Gaza ke daripada mana boleh masuk. Saya tengok pukul 8 pagi dah. TV sidak sebenarnya kosong kan. Saya tengok hari tu, ya Allah, tak ada ruang langsung. Penuh manusia. Tengok tempat charging phone pun penuh. Malam tarawih tu, atas lori pun penuh sebab tak ada space dah. Ramai orang. Saya kata, rupa-rupanya malam 27 Ramadan saja diizinkan untuk orang Palestin datang ke Al-Aqsa, tetapi setiap orang lain permit. Bila saya habis dah tarawih,
Yang ni berlari, yang ni berlari. Kenapa? Wait, we want to talk. Because my permit until 11 PM only. Saya punya permit lain. Ni orang ini lain permit, ni lain permit, lain permit. Kalau lambat masuk penjara. Jadi orang tu, saya tengok imam tu dia dah 24 kali masuk penjara. Sebab lain orang lain permit. Punya, 28 Ramadan kosong balik. Jadi semua orang lain kebenaran dia. Dan bila kita masuk ke Jerusalem tu, ada zon A, zon B, zon C, zon D. Untuk memudahkan faham, bayangkan kalau keramat ni zon untuk orang Palestin je, orang semaju orang Israel je. Yang sini katakan setiawangsa boleh campur-campur. Tapi di kawasan orang Palestin ni mundur, daif, sebab disekat kan. Dan ada besar-besar signboard dia, ini zon bahaya. Di tempat Israel ni, kalau dari segi duniawi macam Europe, hebat, canggih, penuh tembok-tembok, tak nampak sebab keselamatan warga. Tembok-tembok je, security penuh, dijaga rapi. Ditanam pokok-pokok garkat tu, yang akhir zaman nanti pokok-pokok ni akan melindungi mereka, ditanam penuh. Kita masuk-masuk je Al-Aqsa pada Jordan tu, nampak tembok je untuk melindungi zon yang melindungi kaum Yahudi, yang orang putih semua, yang sekutu-sekutu di tempat yang eksklusif, yang European, yang canggih, yang hebat. Yang daif ni orang Palestin lah, kawasan yang tak dimajukan, sebab mereka terletak dalam zon yang sebegitu.